Datuk ke, saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai Akta Saran Hakim 1971. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa sistem kehakiman adalah satu institusi atau sistem yang paling penting dalam negara demokrasi, sebab kehakiman adalah satu yang izin cabang dalam branch of the kerajaan, di samping legislatif dan juga eksekutif. Secara prinsipnya memang kita bersetuju bahawa hakim-hakim seharusnya diberikan satu gaji yang besar dan tinggi, betul juga pencen yang besar, kerana apabila seseorang itu ditabarkan jadi hakim, hakikatnya dia sepatutnya mengorbankan banyak perkara. Mengorbankan kebebasannya, mengorbankan social life dia. Sebab itulah dalam Islam sendiri pun memang diakui bahawa hakim itu mesti diberikan satu ganjaran yang lumayan demi mengelakkan mereka terlibat dengan rasuah dan sebagainya. Sebab kita mahu hakim-hakim ini independen dan berdasarkan tafsiran yang dibuat oleh Satuan Bangsa Bersatu, independent of judiciary dengan izin adalah merangkumi bahawa hakim ini hendaklah seorang hakim apabila memutuskan satu kes hanya berdasarkan fakta dan keterangan, bebas daripada sebarang pengaruh daripada mana-mana pihak. Malangnya, kita membicarakan tentang Akta Saran Hakim pada pagi ini dalam keadaan sistem kehakiman kita masih lagi belum sepenuhnya bebas daripada baggage yang menimpa badan kehakiman, yang sekaligus imej kehakiman negara ini belum betul-betul dapat dipulihkan. Banyak perkara-perkara yang berlaku yang diketahui oleh umum. Bagaimana sistem kehakiman kita ini telah di-compromise integriti mereka, imej mereka, credibility mereka. Dan yang lebih malang lagi, walaupun adanya pendedahan-pendedahan mengenai kebobrokan dalam sistem kehakiman, kita melihat reaksi daripada pihak kerajaan malangnya tidak menunjukkan satu keseriusan untuk kita memulihkan balik imej kehakiman. Saya nak bagi contoh. Kita mesti tidak lupa apabila seorang bekas hakim mendedahkan kepada masyarakat, khususnya kepada pengamal-pengamal peguam, pengamal-pengamal undang-undang, yang mendedahkan dalam satu surat yang asalnya dikatakan surat layang, poison letters, yang mengandungi 33 muka surat. Dan dalam surat tersebut mengandungi bukan satu, bukan dua, 112 pertuduhan mengenai rasuah dalam badan kehakiman, salah guna kuasa dalam badan kehakiman, dan juga salah laku badan-badan kehakiman yang melibatkan 12 orang hakim. Sebagai flashback, apabila mula-mula isu ini timbul, Peguam negara ketika itu, almarhum Mukhtar Abdullah, mengatakan, kita akan pastikan orang yang terbabit akan diambil tindakan. Tapi bila diketahui bahawa yang tulis itu adalah hakim sendiri, dikatakan kes itu ditutup. Tak ada tindakan diambil. Tak ada pendakwaan. Bayangkan, dalam sebuah negara, seorang hakim dedahkan 112 pertuduhan melibatkan badan kehakiman. Tak ada pendakwaan.
Tak ada penawaran. Kenapa peguam negara tak ada dakwa? Di mana ahli Parlimen Barisan Nasional? Inilah ahli Parlimen Barisan Nasional. Jauh nak bercakap. Mendesak. Kalau betul nak pulihkan badan kehakiman, kita tahu kes jenayah tidak ada. We are not barred by any time bar. Saya nak cabar balik. Kerajaan melalui peguam negara. Kalau betul kita nak pulihkan imej kehakiman, buka balik kes ini. Dakwa orang yang dikatakan menuduh bahawa ada 112 tuduhan ke atas badan kehakiman. Kenapa kita takut? Kalau betul kita kata tuduhan itu palsu, tuduhan itu tidak berasas, kenapa tak dakwa? Kita melihat respon-respon yang diberi oleh kerajaan apabila ada melibatkan isu kehakiman, dia hanya bersifat ad hoc. Kita juga pernah didedahkan dengan satu peristiwa yang memalukan. Peristiwa yang menjatuhkan lagi badan kehakiman, yang melibatkan seorang peguam senior, seorang bekas ketua hakim. Kita didedahkan dengan video Bikil Linggam, kerajaan buat Suruhanjaya untuk siasat, menggunakan wang rakyat untuk siasat apa yang berlaku. Tapi sehingga hari ini, walaupun panel Suruhanjaya Raja dibentuk, telah mencadangkan 5 orang seharusnya disiasat di bawah Akta Hasutan ataupun kanun kesesaan, bekas Perdana Menteri disarankan untuk disiasat. Ahli Parlimen Putrajaya juga disarankan untuk disiasat. Bekas Ketua Hakim Negara 2 orang, Yusof Chin dan juga Datuk Ahmad Fairuz, Tun Ahmad Fairuz, juga dicadangkan untuk disiasat oleh Suruhanjaya Raja menggunakan wang rakyat. Dan juga diminta di soal siasat Vincent Tan. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah mereka ini disiasat? Kalau mereka tak disiasat, kenapa tak siasat? Kalau dah disiasat, apa status penyiasatan? Telah ada pun dibawa judicial review, mahkamah telah putuskan video korek adalah korek. Video itu adalah video tulen. Dalam sebuah negara yang bertamadun, negara yang memang nak menjaga sistem kehakiman, patutnya video begitu sudah cukup untuk kerajaan ini bersaralah, jangan jadi kerajaan lagi. Tapi di Malaysia berlakunya tuduhan ke atas badan kehakiman. Sepang. Yes, silakan. Ya. Terima kasih ya Mak Sepang. Saya nak minta penjelasan dan juga pandangan ya Mak Sepang. Adakah sistem kehakiman negara terjejas disebabkan keenganan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Arif Muhammad Yusof untuk mengecualikan dirinya daripada mendengar rayuan membabitkan kes-kes politik, kerana beliau pernah menjadi calon pelayan umum untuk Parti Islam Malaysia PAS pada tahun 2004, dan juga beliau juga pernah menjadi ahli jawatankuasa PAS Selangor bagi sesi 2007-2009. Terima kasih. Terima kasih kepada Kuala Selangor. Sebenarnya banyak lagi tu. Bukan setakat tu. Dia juga pernah mewakili PAS dalam kes-kes petisi pilihan raya bersama saya. Saya boleh senaraikan. Saya nak katakanlah inilah sumbangan PAS. Kita menghantar seorang hakim yang berwibawa, berintegriti, diakui oleh semua pengamal undang-undang. Sokong PAS wibawa. Sokong PAS tak ada. Yang mengendalikan kes hakim yang dikenali sebagai Arif ini adalah hakim yang berwibawa. Boleh tanya kepada peguam-peguam. Beliau adalah seorang hakim yang ada integriti yang tinggi. Nampak menunjukkan kerajaan mengambil kira integriti seorang hakim yang pernah terlibat dengan PAS. Tetapi bila hakim terlibat dengan UMNO, semua orang pun tengok, alamak, apalah UMNO ni, tak ada integriti lah. Macam mana? Boleh? Kuala Selangor, naik lagi. Okey, salam.
Ya. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Pandangan saya apabila Tuan Haji Arif minta supaya dirinya dikecualikan menjadi sebagai hakim dalam kes-kes yang melibatkan isu-isu politik, ini tidak menjejas integriti institusi kehakiman. Sebaliknya, ianya menunjukkan satu tahap ketelusan yang memang asing bagi UMNO dan Barisan Nasional. Apa pandangan YB Sepang? Saya tak payah setuju, memang dah jelas lah. Tapi Kuala Selangor ni walaupun dia seorang yang berurusan undang-undang, saya rasa lah dia boleh betulkan, dia tak pernah pergi mahkamah mungkin. Jadi mungkin dia tidak pernah merasai pengalaman. Bercakap undang-undang tanpa kita pernah praktis dalam mahkamah membicarakan kes, mungkin kita tidak akan rasa. Tapi saya bagaimanapun terima kasihlah pada soalan dia. Yes, ada lagi? Kota tinggi? Tinggi ya? Jelebu, Jelebu. Boleh Jelebu cepat. Boleh. Terima kasih YB Sepang. Terima kasih Tok Yang Di-Pertua. Saya nak minta pandangan Sepang berkaitan dengan soal integriti, soal menyatakan hak, kebenaran dan tanggungjawab. Jadi saya imbau kembali di dalam Dewan ini pada 22 hari bulan 10 tahun 1997. YB Julutong ketika itu ada menyatakan minta YB Ketua Pembangkang membersihkan namanya kerana beliau didakwa terlibat dengan kes sodomi. Dan YB Julutong mendakwa mempunyai bukti. Dan hingga sekarang dia tidak menarik balik kenyataan itu. Jadi minta Sepang, bagaimana Sepang melihat isu ini? Terima kasih. Inilah pelik ahli parlimen Barisan Nasional. Ketika Jelutong bercakap, tak nak tanya. Dia buat apa pun kita tak tahu. Tapi bila Sepang dan bercakap, baru dia nak tanya. Ini nampak takut pada dengan Jelutong. Apa punya ahli parlimen ni? Sepang pandai sangat. Ada orang kat sini, dia bercakap, tak nak tanya. Apa punya jelebu ni? Yang Mama nak minta penjelasan Jelutong. Lepas ni boleh bagi kantin tanya dengan Jelutong. Sepang pandai. Sepang pandai, kita tanya Sepang. Kenapa Sepang tak jawab? Oh, mungkin keluar. Saya bukan Jelutong. Saya masa tu dia Jelutong kan. Buat apa saya jawab? Saya nak katakan, saya hanya jawab kalau kamu jawab dulu soalan saya dulu. Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Datuk Ahmad Aidit? Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Tun Dr. Mahathir? Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas ahli parlimen Putrajaya? Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Vincent Tan? Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Datuk Yusof Chin? Kenapa tidak ada pendakwaan ke atas Tun Ahmad Fairuz? Dia Bukit Gelugur. Minta jalan. Okey. Nah, saya memberi penjelasan. Dalam tahun 1997, apabila saya jadi wakil untuk Jelutong dalam Dewan ini, masa itu Ketua Pembangkang adalah dalam Barisan Nasional, memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Ya, kerana saya dijumpai oleh beberapa orang yang ada membuat pertuduhan ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebagai tugas saya dalam pembangkang, apabila mendapat aduan daripada seseorang, saya ada dalam Dewan ini membuat pertuduhan itu ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Permatang Pau. Bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad masa itu mempertahankan timbalan dia. Menyatakan adalah satu rancangan untuk menjatuhkan maruah timbalan dia. Dia mempertahankan Permatang Pau masa itu. Dan lebih daripada itu, Peguam Negara ada membuat satu kenyataan umum, yaitu tidak ada apa-apa berasas dalam pertuduhan yang dah dibuat ke atas Permatang Pau masa itu. Dan ekoran daripada itu, kerana Permatang Pau masa itu ada dibersihkan oleh Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan Peguam Negara, Mokhtar Abdullah, Alajaram Mokhtar Abdullah. Kerana Permatang Pau ada dibersihkan, nama dia ada dibersihkan, saya menjadi peguam dia. Nah, itu adalah apa yang benar dan apa yang fakta. Terima kasih Sepang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tasik Gelugo Bukit Gelugo, minta maaf. Bukit Gelugo. Saya jadikan sebahagian daripada ucapan saya. Menteri nak bangun bangun. Sila. Okey, saya bagi laluan pada Menteri. Apa boleh tak? Yang Berhormat tanya tadi apakah benar. Jadi Yang Berhormat Jelutong jawab ya, benar, tepat berhubungan kes sodomi. Jangan putar belik Menteri. Datuk Saya Sepang. Boleh bertepat campur? Boleh. Datuk ini Petua dan terima kasih. Sepang. Selama hampir atau dah beberapa bulan saya kat sini sebagai wakil rakyat bertepat, saya melihat Barisan Nasional UMNO cukup suka bab-bab sodomi dan hal-hal yang seperti itu. Yang dinampak ni orang lain aja. Apakah saudara-saudara semua bersih sangat? Saya nak tanya. Siapa suka? Mana Barisan Nasional suka sodomi? Dia jahat dulu. Saudara bersih sangat ke? Saudara bersih sangat ke? Pandai bersih benar ke? Bersih tak bersih? Okey. Jangan. InsyaAllah kita nanti akan panjangkan satu-satu. Duduk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Soalan saya ringkas sahaja kepada Sepang. Pagi tadi Yang Berhormat Menteri Arau mengeluarkan hadis dan sebagainya berkenaan dengan mengaibkan orang. Baru sekejap tadi dia dalam lakonan mengaibkan orang. Apa pandangan Sepang? Inilah yang dikatakan. Boleh saya minta penjelasan sikit? Okey, nanti ada masa duduk dulu. Jangan putar belik. Saya tidak berniat untuk mengaibkan sesiapa. Tapi soalan tadi daripada Yang Berhormat, dan saya mengharapkan Yang Berhormat Jelutong kata no comment. Okey, saya boleh terima yang tu. Tapi bila Yang Berhormat sebut ya, benar dan tepat. Apa makna benar dan tepat tu? Adakah untuk Tun Mahathir ataupun untuk siapa? Saya tidak mengkhususkan. Kalau saya terlibat benda-benda yang khusus yang melibatkan benda yang mengaibkan orang, saya tak mahu terlibat. Menteri kalau tak jelas, minta penjelasan, jangan buat kenyataan. Saya tak cakap jangan buat kenyataan. Saya buat kenyataan, minta penjelasan. Dan ini soalan saya. Soalan saya kepada Yang Berhormat. Apakah Yang Berhormat ingin bertanya kepada Jelutong, apakah maksud benar dan tepat? Sebenarnya kami semua confused. Kami tak dapat. Macam itulah, minta penjelasan, jangan buat kenyataan. Duduklah kamu Pencerahan. Ini Yang Berhormat berkenaan Jelutong yang Bukit Gelugong.
Ya. Bukit Gelugor minta. Ya. Saya beri keluar. Ya, sila. Terima kasih. Menteri Arau ini ya ada seorang confused. BN semua confused. Ya. Otaknya saingan sengit sikit. Saya tidak menyatakan tadi, tidak menyatakan apa yang ada di pertuduhan ke atas Permatang Pau. Masa itu adalah benar dan tepat. Saya tidak menggunakan perkataan itu. Apa yang saya ada menjelaskan dalam dewan ini tadi adalah, walaupun saya ada buat pertuduhan itu, nama Permatang Pau ada dibersihkan oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan selepas itu oleh Peguam Negara. Itu apa yang saya memberi sebagai penjelasan. Adakah faham? Jurutung. Harap. Jurutung. Saya dah minta pencerahan. Ya, minta penjelasan. Perkataan sengit, otak sengit unparliamentary. Ya. Saya tak pernah kritik kekurangan yang ada pada Jelutong. Ya. Jelutong jangan Menteri, minta pencerahan. Bukit Gelugor. Sebang duduk ya, Yang Mamat, duduk ya. Gelugor kat sini. Menteri, Yang Mamat yang lain duduk je. Sepang, nak tanya Sepang. Sepang. Ya, Bukit Gelugor eloklah ditarik balik perkataan kepala sengit tu, otak sengit. Ya. Ya, terima kasih. Sepang, saya boleh tanya Sepang. Sepang, nak tanya Bukit Gelugor boleh? Ya, saya bagi saya. Ini pulau bukan Bukit Gelugor, yang pulau Sepang. Ni nak minta Sepang. Yang ni betul ni minta Sepang. Bagi laluan. Bagi laluan. Datuk Speaker, nampak betapa teruknya Barisan Nasional. Apabila Bukit Gelugor bercakap, tak balik langsung tanya. Okey, tapi Sepang. bagaimanapun, Sepang, saya nak mencelah boleh? Boleh saya Sepang? Saya banyak. Sabar. Kota tinggi, duduk. Takut ke kapal? Saya nak minta, boleh? 2 minit je. Saya nak tanya Bukit Gelugor ni. Kata Barisan Nasional, saya nak tanya ni. Saya nak tanya. Sepang, boleh Sepang. Boleh. Boleh sekejap je. Alah, Sepang. Sekejap je, Sepang. Saya tak bagi. Saya tak bagi laluan. Tadi kata, jadi betul. Tadi Bukit Gelugor kata, Pematang Pau dah dibersihkan. Peraturan tak? Itu dulu. Nak tanya ni. Pematang Bukit Gelugor tanya, Pematang Pau perlu bertaubat. Itu selepas tu. Sila jawab. Bukit Gelugor, apa dimasukkan Pematang Pau perlu bertaubat? Sila Bukit Gelugor. Saya yang bercakap, dia tanya Bukit Gelugor. Ini dicakap, tak ada orang paksa. Dia buat statement. Bukit Pematang Pau kena bertaubat. Sila jawab. Ya. Sila Sepang. Saya nak katakan bahawa kalau nak bercakap pun kenalah faham peraturan. Minta penjelasan daripada saya. Sepang ajar saya. Sepang ni ajar saya semua buat macam ni. Sepang ni ajar saya. Sepang ni ajar saya. Bapak ni speaker. Sepang. Kalau kapal selalu je kena. Sepang. Kalau sana saya nak katakan okay tadi. Tak adil. Memang tak adil. Sikit. Ini okey, duduk. Ini ya. Salam duduk ya, salam duduk, salam. Dah duduk ya. Saya nak minta penjelasan pada kapal tujukan kepada siapa yang tak adil. Kalau saya boleh menjelaskan, Datuk Speaker. Saya nak tanya tuju kepada siapa tak adil, kepada speaker? Bukan pada speaker saya tanya. Saya mengatakan bahawa kalau saya mencela begitu, saya diminta duduk. Tetapi bila sebelah sana, tak ada apa-apa ruling. Itu yang saya tanyakan. Mengapa setiap kali saya dituduh dengan niat jahat dan sebagainya, tapi sebelah sana okey. So saya minta penjelasan. Betul? Saya minta penjelasan. Okey, Yang Mamat Sepang duduk ya, Yang Mamat. Itu ruling lah. Yang Mamat duduk ya. Yang Mamat sekalian, kita ada peraturan. Sebenarnya berapa kali dah Tan Sri Speaker menegur tentang peraturan. Tapi kita masih juga langgar peraturan. Bila kawan kita yang lain langgar peraturan, baru kita sedar. Ya. Okey. Sila. Tuan Speaker, saya nak katakan tadi bahawa saya sebenarnya memang suka orang bertanya. Tadi saya kata, tunggu sekejap. Bagi cakap.
Saya akan bagi, dah berapa banyak saya bagi. Tak pernah orang menteri tanya saya, macam saya pula menteri tak? Dia tanya soalan. Nampak kau lagi menteri, silakan. Menteri saya suka. Ya. Sikit lah. Pasal salah. Sila. Speaker. Dengar ni baik-baik. Dengar ni siapa baik-baik. nak bagi latang pada Sepam jadi menteri? Ya. Sila. Datuk Speaker, saya kenal Pematang Pauh lebih lama daripada Bukit Gelugur. Ya. Apabila Yang Berhormat Bukit Gelugur tadi berkata bahawa Dr. Mahathir mempertahankan Pematang Pauh waktu itu, saya juga mempertahankannya. Saya juga mempertahankan dia sejak dia tahun 1982 lagi. Dia seorang yang baik, seorang yang bersih, pemimpin harapan kepada Islam, kepada umat Islam, kepada orang Melayu. We defended him all the way through, together with Mahathir. But we change. Why we change? Because it's beyond our control. He caused the problem to himself. He goes to the court and the court decide. What can we do? You tell me. Ya, cukup. Saya nak Sepang. Kita berhentikanlah isu ni. Kita beralih pada isu lain. Fokus kepada orang undang-undang. Tuan Speaker. Panjang-panjang mengenai ini. Sebelum saya berhentikan, saya kena jawablah. Sebab mereka tak adil. Saya nak kata tadi, sebenarnya isu Permatang Pauh ni, saya rasa yang tadi dikatakan oleh di mana menteri tadi, bahawa sekarang ni apabila Datuk Seri Anwar ataupun Permatang Pauh menjadi satu ancaman kepada Barisan Nasional, tiba-tiba pelbagai tuduhan dikenakan. Cuba katakanlah Permatang Pauh diberhentikan jawatan dia pun duduk diam, tak lawan Barisan Nasional. Saya rasa tidak ada pertuduhan. Tapi bila adanya perlawan, takkanlah menteri 2 kali bangun, sabarlah. Jadi apabila dia mengambil sikap lawan rasuah, lawan salah guna kuasa, maka kita tahu apa yang dibuat ke atas ni. Tadi kata menteri bahawa apa yang kita boleh buat, mahkamah telah tentukan. Kita nak beritahu, di Afrika Selatan dulu pun Nelson Mandela juga dibicarakan oleh mahkamah. Dia dibicarakan oleh mahkamah. Dalam negara-negara yang ada mahkamah, yang di mana mengamalkan sistem diktator ini, memang orang-orang dibicarakan. Tapi itu semua adalah dipanggil show trial. Pembicaraan wayang. Bicarakan semata-mata nak tunjukkan, kita bicarakan dia. Tapi pembicaraan tidak ikut lunas undang-undang. Tidak ikut prinsip undang-undang. Melanggar semua. Sabarlah menteri. Tukar tempat lah. Saya duduk sana. Duduk sini. Saya jadi menteri pula. No, saya sekarang ni dah duduk lama nak putar belit ni. Saya nak berhentikan. Sepang. Sebut kat luar lah. Cabar mahkamah di luar. Tanya boleh? You challenge the court outside. Boleh Sepang, tanya soalan Sepang. You there, you challenge. Don't play it here. Sepang, minta laluan kita Sepang. Challenge. Kita filekan court outside. Sepang, minta laluan. No, contempt of court. Do it. Ya, pasal saya tak ada masalah lah kalau belah sana tak baturan ni, menteri tak tahu baturan ni. Sebab Ya, kita ada peraturan. Sebab tu kata kita ada peraturan. Tak adil bagi ni menteri menteri. Ya. Sepang dengan pengerang. Kita ada peraturan. Kita ada peraturan. Permatang Pauh tidak ada dalam. Sepang ni boleh? Ya. Sepang ni boleh? Jangan takut pengerang. Sepang, Permatang Pauh tidak ada dalam Dewan. Dan juga kita ada peraturan, tidak boleh menyentuh ahli yang lain. Sila. Sebab tu saya nasihatkan jangan panjang-panjang beralih pada isu yang lain. Saya dah sebut sebelum tadi, saya dah sebut. Sila Sepang isu yang lain. Ya, salam tak ada kaitan dengan Permatang Pauh lagi ya. Sila. Isu yang lain. Ya. Kehakiman ini, kita jangan lupa hadis Nabi, man satara musliman satara Allah fi dunia wal akhirah. Ya. Hadhihi hujjatun alaika, bukan hujjatul laka.
Hujah ke atas kamu. Ya, tak kira lah hujah tu pada siapa. Enta fi jahal murakah. Ya. Semua terpakai ni. Ya, sila Sepang. Alif petaja yang lain. Ya. Saya nak beritahu sistem kehakiman ini, kita bukan hanya setakat ada badan kehakiman, kita ada hakim, tapi kita kena lihat proses kehakiman itu. Kalau proses kehakiman itu tidak mendapat kepercayaan rakyat, sampai ada orang boleh baling kasut kepada hakim, itu nak tunjukkan persepsi rakyat. Okey. Kalau dia kata yang baling kasut tu tak menghormati hakim adalah pembangkang. Itu pembangkang. Okey. Orang hasut suruh buat, orang ajar. Rakyat bukan rakyat. Kalau dikatakan oleh menteri tadi bahawa yang baling kasut tu pembangkang, tak menghormati mahkamah. Saya nak tanya pula, bagaimana pula dengan Suruhanjaya Kehakiman yang mengatakan memang ada salah guna kuasa? Bagaimana pula dengan bekas hakim mahkamah ketika memutuskan kes likas Datuk Ahmad Kamil Awang yang menyatakan bagaimana dia diarahkan untuk batalkan competition? Adakah dia orang PAS? Adakah dia orang DAP? Dia bekas hakim. Duduk. Bila keputusan in your favor, court is right. Tidak, kita tak ada masalah. Kita pernah kalah. Petition pilihan raya kita tak pernah menang, sekali je kelang. Tapi kita terima. Tapi yang kita telah boleh terima bagaimana badan kehakiman. Bukan saya kata. Ini sampai ada report daripada peringkat antarabangsa Justice in Jeopardy. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Sofyan pernah memberikan ucapan mengatakan, saya merasa malu menjadi rakyat Malaysia apabila melihat sistem kehakiman dihancurkan oleh pemerintah. Ini ucapan daripada Tun Sofyan, bukan pembangkang. Pindah pergi Singapura. Ada seorang hakim mahkamah yang kata, dulu kereta hakim kita pakai cermin gelap sebab kita takut dengan orang. Tapi sekarang kita malu dengan rakyat kerana sistem kehakiman tidak dihormati. Ini bukan dikatakan oleh pembangkang, ini dikatakan oleh bekas hakim mahkamah rayuan. Ini menunjukkan bahawa sistem kehakiman kita dikritik oleh badan kehakiman sendiri. Jangan salahkan pembangkang. Salahkan diri kamu sendiri. Boleh bercakap? Tak boleh. Tak boleh. Sepang. Kalau nak saya kita minta boleh debate, buat secara langsung kat TV, badan kehakiman, kita debate dua-dua. Ya, setiu bangun. Setiu bangun. Adik. Setiu. Setiu ni bekas hakim mahkamah session. Kes saya sampai sekarang putusan tak buat lagi. Hujah Sepang ni. Saya nak tanya Sepang ni. Ini saya nak ingatkan sekali lagi, jangan kita memalukan ahli yang lain. Inilah masalah dia. Peraturan jelas. Peraturan jelas dia menjadi ahli yang lain, ahli parlimen setiu. Ya. Kita mengejek-ejek, kita menyindir-nyindir. Okey, dah baik dah. Teruskan. Dia soalan cepat. Okey, soalan saya mudah je. Sekarang ni yang membuat komen adalah bekas hakim. Pertikaian kita sekarang adalah kita nak pindah akta sara hakim. Bermakna kalau hujah macam tu, adakah pihak mananya Sepang tak bersetuju bahawa pindaan dibuat untuk dapatkan 2% ni? Melibatkan dia orang juga. Kerana adanya kepincangan dalam kehakiman, jadi maknanya dia orang ni tak boleh dapat. Tak bersetuju dengan pindaan ke, ataupun kita nak bawa lari daripada apa yang ditetapkan dalam perkara 38. Okey, setuju. Saya nak ajar sikit. Dalam perbahasan, saya nak ajar sikit. Mungkin dia keliru. Tak, masalah sekarang. Duduk. Saya dah faham. Saya nak kata, setuju, duduk. Saya dah faham. Bukan angkuh. Kita nak ajar ni tak salah. Kalau salah kita ajarlah. Dia mungkin salah faham. Beliau mengatakan, adakah saya menyokong atau tidak? Pertamanya saya nak katakan, ini peringkat dasar. Peringkat dasar, semua orang tahu, kita tak tertakluk kepada every wording dalam akta ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, di peringkat permulaan, saya dah kata, saya menyokong. Ya, tapi tak boleh jauh sangat. Supaya gaji hakim ni dibayar dengan tinggi. Bagi mengelakkan rasuah. Tapi dalam masa yang sama,
Kerana kita nak jaga, nak pulihkan imej Badan Kehakiman, saya berikan hujah-hujah tadi. Kalau betul kita serius nak pulih Badan Kehakiman, banyak baggage-baggage yang berlaku sebelum ini, kita betul-betul selesaikan. Persoalannya kenapa? 112 tuduhan, 33 muka surat, ada seorang hakim tulis tentang Badan, tidak ada pendakwaan. Ada didedahkan Sanjaya Raja, minta siasat 5 orang yang terlibat dalam kes video BK Linggam. Tak ada pendakwaan, tak ada siasatan, kita tak tahu. Masalahnya kita guna wang rakyat. Badan Kehakiman ni bukan saja mesti dilihat adil, tapi bukan saja mesti adil. Bukan saja mesti bebas, tapi dilihat bebas, dilihat adil. Ini prinsip. Sepatutnya rakan saya sudah boleh faham sebab dia adalah terlibat dalam Badan Kehakiman. Sebab tu saya nak katakan kita memang sokong. Dan memang dalam belakangan ini kita sibuk bincang gaji orang lain je. Gaji kita tak bincang lagi. Tapi saya nak katakan nak tone down sikit, Yalah, kita sibuk bincang gaji hakim, gaji orang lain, gaji ahli parlimen, kita tak bincang lagi. Anyway, saya nak katakan pada Setiu, apabila kami bangkitkan benda ini, kita nak supaya Badan Kehakiman ni dipulihkan semula. Sebab kita kena ingat, memang Badan Kehakiman pada tahun 70-an dulu, kita adalah salah satu badan yang dihormati. Judgement-judgement yang diberikan oleh hakim-hakim, seperti Hakim Datuk Yusofi Abdul Kadir, hakim-hakim yang hebat, legal giant ini, di mana keputusan mereka dihormati di peringkat antarabangsa. Sebab itu kita nak pulihkan balik. Sebab itulah Tun Sofyan pernah mengatakan, apabila kita dah runtuhkan sistem hakiman dalam dibina mungkin 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun, kita boleh runtuhkan dalam masa 1 hari. Tapi nak bina semula, nak bina semula, kita perlukan mungkin 100 tahun. Kita nak runtuh 1 hari dah cukup dah. Sekarang ni sistem hakiman dah runtuh. Nak bina semula ni susah. Ni Spang. Tak ada peraturan bila pengurusi atau speaker bercakap. Minta speaker. Tak ada peraturan. Saya nak tanya Spang nak sambung ke? Nak sambung ya? Okey. Sila, ya Muhammad, kita tangguhkan masyarakat kita jam 2.30 petang.